Antara malam-malam Ramadan terdapat satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Malam yang sangat diberkati dan merupakan malam kebaikan. Dalam Al-Quran yang suci telah beritahu bahawa Lailatul Qadar lebih afdal daripada 1000 bulan. 1000 bulan adalah sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sungguh bertuahlah orang yang mendapat taufik untuk beribadat pada malam itu. Dan siapa yang dapat beribadat pada malam tersebut, seolah-olah dia telah menghabiskan masa selama 83 tahun 4 bulan lebih dalam keadaan beribadat. Keadaan yang lebih itu pun tidak diketahui berapa bulankah yang lebih daripada 1000 bulan. Pada hakikatnya ini adalah satu nikmat yang sangat besar bagi mereka yang menghargai Lailatul Qadar. Adalah hadiah yang tidak ternilai yang telah dikurniakan. Dapat satu hadis yang kita Adul Mausul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Lailatul Qadar hanya diberikan Allah SWT kepada umatku sahaja. Umat-umat sebelum ini tidak mendapatnya. Terdapat berbagai riwayat yang menerangkan sebab kemuliaan itu. Dalam setengah hadis diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melihat umat-umat terdahulu yang sangat panjang, sedangkan umat baginda SAW adalah sangat pendek. Adalah tidak mungkin dapat mereka menyamai ibadat yang orang terdahulu. Adalah tidak mungkin mereka menyamai ibadat umat terdahulu. Oleh kerana itu Nabi SAW yang dikasihi Allah Ta'ala telah bersedih untuk mengimbangkan keadaan itulah malam tersebut telah dikurniakan. Seandainya siapa yang bertuah memperolehi malam tersebut 10 kali sahaja dalam hidupnya dan menghabiskan malam itu dengan beribadat, maka seolah-olah dia telah menghabiskan masa lebih daripada 833 tahun 4 bulan dalam ibadat yang sempurna. Dapat diketahui juga daripada setengah riwayat yang lain bahawa Nabi SAW telah menyebut tentang seorang lelaki dalam kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan 1000 bulan dengan berjihad di Allah SWT. Dengan itu para sahabat radhiyallahu telah mula cemburu. Untuk mengatasinya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat yang lain nyatakan bahawa baginda SAW telah menyebut mengenai 4 orang, iaitu Nabi Ayub AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Hizqil AS dan Nabi Yusha AS yang masing-masing telah beribadat selama 80 tahun, tidak mendahului Allah Ta'ala walau sekelip mata pun. Perkara ini telah menjadikan para sahabat Allah keheranan. Lalu bagi Sayyidina Jibril AS pun datang dan memperdengarkan surah Al-Qadar. Setelah itu juga diriwayatkan yang lain, biasanya sebab berlaku perselisihan dalam riwayat yang lain adalah kerana berbagai-bagai kisah berlaku pada satu masa yang sama. Kemudian barulah ayat Quran yang berkenaan diturunkan. Maka ayat itu bolehlah dikaitkan dengan semula kisah tersebut. Walau apapun jua bentuk asbabul nuzul sekalipun, namun Lailatul Qadar tetap merupakan satu kurniaan yang sangat besar pada umat Muhammad SAW. Malam tersebut ialah kurniaan Allah Ta'ala, dan kemampuan untuk beramal pada malam itu pun adalah dengan taufiknya. Sepatutnya kita cemburu terhadap Allah yang telah berkata sejak daripada balik lagi, tidak pernah terlepas daripada beribadat pada Lailatul Qadar. Walau bagaimanapun berlaku perselisihan yang terlalu banyak dalam kalangan orang Islam dalam menentukan malam tersebut, hampir mencecah 50 pendapat dan meliputi kesemua pendapat adalah sukar. Hanya pendapat-pendapat yang masyhur akan disebutkan nanti. Kelebihan dalam tersebut telah nyatakan dalam kitab-kitab hadis yang berapa riwayat berbagai bentuk yang sebahagian akan disebutkan nanti. Oleh kerana kelebihan malam tersebut nyatakan Al-Quran yang suci, bahkan satu surah yang sendiri telah diturunkan berkenaan malam itu, makalah wajar pertama sekali dituliskan tentang tafsir surah tersebut. Terjemahan ayat telah dipetik dalam kitab Bayanul Quran karangan Hadrat Maulana Syekh At-Talawi rahmatullahi alaih, dan tafsiran diambil daripada berbagai kitab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan dan kebesaran. Al-Quran yang suci telah diturunkan Lailatul Mahfuz ke langit dunia pada malam tersebut. Sungguh pun malam Lailatul Qadar mengandungi berbagai fadilat serta keberkatan yang namun perkara yang lain ini tak cukup untuk menyatakan fadilat malam ini, yakni sesuatu yang begitu agung sekali, iaitu Al-Quran yang suci telah diturunkan pada malam ini. Kemudian untuk menambahkan lagi minat kita, Allah SWT bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan adalah engkau mengetahui apakah kebesaran Lailatul Qadar itu, yakni adakah kamu mengetahui akan kebesaran dan kelebihan malam tersebut, betapa banyak kebaikan dan betapa besar fadilat yang terkandung pada malam itu.
kemudian barulah dinyatakan berapa kelebihannya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ini sebanyak mana pahala didapati dengan beribadat selama 1000 bulan, maka lebih daripada itulah pahala akan didapati bila beribadat pada Lailatul Qadar. Bahkan berapa banyak yang lebih pun tidak diketahui. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara. Al-Ahmad Razi rahmatullahi alaih menuliskan bahawa pada permulaan apabila para malaikat melihat kamu, maka mereka telah meluahkan kebencian terhadap manusia dan telah berkata kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, adakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan melakukan kerosakan di dunia dan akan menumpahkan darah? Sebab itu apabila kedua bapa melihat kamu pada waktu permulaan, iaitu ketika kamu langkah dalam tisan mani, mereka terus membenci kamu sehingga jika terkena pada kain, maka kain akan terus dibasuh. Tapi apabila Allah SWT telah memberikan bentuk yang lebih baik daripada tisan yang hina itu, ibu bapa pun telah mengasihi dan menyayangi pada malam ini dengan taufik Allah Ta'ala, dan kamu sibuk dengan mengenai Allah Ta'ala, mentaatinya, maka para malaikat pun telah turun memohon kemaafan ucapan mereka dahulu. Ada berapa pendapat ulama tafsir tentang mana roh. Pendapat kebanyakan ulama ialah seperti yang tulis oleh atas, iaitu roh yang dimaksud adalah Jibril AS. Al-Ahmad Razi rahmatullahi memberikan bahawa pendapat ini adalah lebih sahih disebabkan keutamaan Jibril AS, maka telah disebutkan secara khusus secara para malaikat lain disebutkan. Setengah yang lain pula pendapat bahawa yang dimaksud dengan roh ialah satu malaikat yang sangat besar. Keadaannya ialah seluruh langit dan bumi di hadapannya, hanya sebesar sesuap makanan sahaja. Para pendapat bersebahagian lain roh bermaksud satu kumpulan khas para malaikat yang hanya dilihat oleh para malaikat lain pada malam Lailatul Qadar sahaja. Pendapat keempat, roh ialah makhluk Allah SWT yang khusus yang juga makan dan minum tapi bukanlah malaikat dan bukanlah manusia. Pendapat kelima yang dimaksudkan roh ialah Nabi Isa AS yang turun bersama para malaikat untuk melihat amalan cemerlang umat Muhammad SAW. Pendapat keenam, roh ialah rahmat Allah SWT yang khas. Jadi maksud ayat Quran di atas ialah pada malam itu para malaikat akan turun yang jelas, selepas mereka rahmat aku akan khas pada turunnya. InsyaAllah. InsyaAllah.